Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Live yang pertama, Blackout Fitness House. Football strength conditioning, talk show, just kita nak sama-sama santai, kosong-kosong, tak ada apa pun. Just kawan-kawan dalam industri, kawan-kawan SNC, strength and conditioning coach dalam arena bola sepak Malaysia. So, just nak sama santai kawan-kawan, semua dalam industri yang sama, kelompok yang sama. So hari ni guest kita hari ni saudara Afiq Akmal, Coach Afiq Akmal. Assalamualaikum guys. Assalamualaikum. Baik, Coach Afiq Akmal ni sebenarnya baik Okay, baik, alhamdulillah. So Coach Afiq Akmal ni saya selesai dengan paket, kita panggil dia paket. So kat aku hari ni pun nak sembang kita dua sembang kat. Orang tak ada pun kat kita dua ni sembang. Ya. So tajuk kita tak ada viewer. Tak ada viewer kat kita dua. So kita boleh sembang santai kat. Tak ada orang kita sembang dua, tak ada masalah. So tajuk kita hari ni kat. So tajuk ni nak share sebelum nak pergi hamnya tajuk tu. Just nak tanya sikit lah Kat, macam mana sekarang training macam mana Kat dengan KL, so situasi dalam COVID Kat, macam mana Kat? Alhamdulillah. Okay, Alhamdulillah. First kali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Afiq Akmal bin Nur Azimi. Sekarang ni saya bekerja bersama pasukan Kuala Lumpur City FC, bermain di liga tertinggi dalam bola sepak Malaysia, Liga Super. Saya ni tahun kedua saya bersama Kuala Lumpur City FC lah. Sekarang ni kami tengah menjalani camp base dan bukan menjalani camp base lagi. Sekarang kita dah start game pun. Semalam kita start main first game setelah kita training hampir 7 minggu tak silap saya dalam camp base yang mana kita duduk dalam bubble, satu tempat. Kita duduk bubble camp dan kita akan training di yang kita berdaftar dengan MF, pas berdaftar FL. Dan kita duduk dalam bubble tu dan kita cuma pergi balik training sahaja. Saya rasa kita start training bubble camp tak silap saya dah daripada ujung bulan 5, tak silap saya 7 minggu dah. Hampir 7 minggu. Memang betul mah, hampir 7 minggu mah. 7 minggu lah. Maknanya macam aku memang duduk dalam MSN. Dengar tu? Senang sikit lah kontrol. Dengar Kat. Dengar aku Kat. Ni semua dia hang menyelai atau aku menyelai Kat? Jangan. Betul, macam pakai mobile Kat? aku Orang tak pakai mobile Kat. aku okey. Okey. Hang dengar aku okey lah. Kat, cuma Dan aku okey je. Cuma macam aku duduk dekat dalam macam aku duduk dalam MSN. So macam tak ada isu sangat lah. So memang training, kami makan semua dalam ni. So macam ada isu Kat, jadi macam struggle lah Kat bila ni. Putus Kat, putus. Aku dah kata hang pakai mobile ni. Lain aku okey ke lain aku tak okey ke lain tak okey ni tak dengar pun. Agak-agak lah lain aku tak okey. Dengar aku cakap tak? Aku dengar. Okey. Bocor nak bocor. Apa ni? Dengar aku Kat? Tak dengar. Tak dengar.
Sound dia rosak. Tak dengar. Aduh. Kena keluar balik ni Kek. Line aku rasa. Okey, keluar. Dengar aku Kek. Tak dengar oi. Tak apa. Hello, cubaan. Hello. Okay. Ikmal dengar tak? Ikmal dengar? Dengar. Okey, tak apa. Sementara kita tunggu Coach Beckett masuk. So, sekarang Liga dah start. Sebenarnya game yang tertunda kita dah start a few weeks, 2 minggu lepas atau minggu lepas. So, game second leg dah start main. Okay. Aku baru nak goreng. Lain terputus. Pakai mobile Kek, tak boleh. Ada macam mana? Ya ke? Aku tahu itu pasal lah. Macam mana kena nak tahu siapa yang tengok live ni? Kena tengok kat Facebook ke. Aku pun tak tahu sangat lah. Tapi dah share kat Facebook lah. Ada sini ada beberapa belas orang tengok. Kawan-kawan kita je ni. Okey lah. Ya ke? Okey. Patut. Okey, saya cerita okey, saya sambung cerita saya tadi. Okey, saya sambung cerita tadi. Saya sayang aku Kek. Aku macam saya segan lah. Macam awet aku pula. Saya sayang aku. Okey. Ya ke? Okey. Tak adalah, saya ingat cakap depan audiens tadi kan. Tak ada orang tengok Kek. Nak sembang depan audiens apa? Tak ada. Okey lah, sekarang ni KL tengah camp base training dekat satu hotel dekat di Ceras, dan kami baru start perlawanan selepas 7 minggu kami training camp base bubble camp. Kami baru start game pertama semalam bersama lawan dengan Selangor. Kami draw 1-1. So biasanya camp base ni saya rasa semua orang tahu kot, yang dalam ni kalau masuk pun semua yang terlibat dengan bola sepak. So kita maklum yang mana kalau camp base kita dalam bubble kita tak boleh keluar ke mana-mana. Kita punya live hanya training dan hotel sahaja. Mungkinlah kita boleh turun kejap kat bawah tu pergi 7E ke apa ini, tapi masalahnya kat hotel tu pun 7E pun tutup. Sebab 7E pun takut COVID. Saya tak tahu dia takut, aku tak tahu dia takut COVID ke ataupun bisnes dia tak jalan dalam masa PKP. Tak. Sebenarnya kalau dia buka time-time tengah PKP ni, kita orang je ada kat hotel tu. Sebenarnya barang dia laku je sebab kita orang ada kat hotel tu. Tapi sebabnya mungkin dia fikir tak ada bisnes kan, dalam masa musim COVID ni tak ada bisnes. So bawah tu pun apa kedai pun tak buka. So live kami hanya training. Saya rasa semua orang sama lah, yang dalam bola ni pun sama. Yang mana betul-betul ikut camp base ni lah. Semua sama. Just training dan live di hotel. Tunggu training balik esoknya. Itu saja. Dan kita tahu juga mana camp base ni kita duduk agak ketat. Dalam camp, setiap kali kita keluar daripada bubble, contoh kita cuti sehari, kita masuk semula bubble, kita kena buat swab test balik. Dan kita tahu setiap kali kita nak friendly ataupun game kita buat swab test juga. So kita dalam fasa yang SOP yang ketat lah. So kita mengikuti SOP yang ketat lah. Itulah. Kek macam hang punya tadi aku dah sembang tadi, cuma line hang sakut you mobile tu sebab line sakut ni. Macam aku pakai prepaid. Pakai prepaid lagi Kek. Aku risau pakai prepaid. Agak-agak lah. Aku share hotspot dengan rumah aku. Patutlah. Kek. Macam aku Kek sekarang, aku duduk dalam camp base juga, tapi aku duduk dalam MSN. So macam tak ada isu sangat sebab kami makan dalam ni. So makan pun memang apa yang atlet makan itu yang kami makan. Walaupun aku tengok makin besar badan. Apa yang atlet makan aku makan. Makan macam mana bina badan lah. Tapi aku tak kerja macam atlet kerja tu yang sakit tu. Jadi macam kami isu makan tu macam tak ada masalah lah. Lepas tu dalam MSN ni hantar orang besar kan. Sekeliling aku beli Padang, aku beli Meratil ni. So aku tak terkongkong sangat lah. So macam apa duduk KL, ya duduk hotel kan. Aku tak tahu lah hotel ayam ke hotel okey sikit. Tapi macam stres lah Kek. Benda tu macam problem lah Kek. Sebenarnya macam ni, kita berbalik pada kita punya normal rutin kerja kita lah. Kalau ikutkan stres, dia sebenarnya peringkat awal tu seminggu awal tu okey lagi. Masuk minggu kedua tu semua dah stres. Sebab minggu awal tu kita tak stres sebab apa?
benda ni nampak macam satu benda yang bagus lah, sebab selama ni kalau kita tahu last okay, selama ni kalau kita tahu live kita dengan bola pun, kita just pergi training, balik training, mungkin kejap pergi minum tapi dalam masa musim PKP ni kita tak boleh pergi minum dengan kawan-kawan. Dan kita jumpa kat padang je. Tapi bila kita anggap bila ada camp base ni, kita rasa macam satu team building pula sebenarnya. Tapi team building yang lama lah. 2 bulan team building. Sampai minggu pertama aku jumpa muka hang, boleh lah mah hari-hari aku duduk sembang hang, duduk sembang. Oh ini mah macam mana mah, seronok sembang. Dah hari-hari aku tak lalu dah nak sembang apa. Semua topik dah habis sembang. Tak tahan juga. Betul lah. Sampai satu masa tu kita akan lalui fasa yang agak stres jugalah, sebab kita tak boleh ke mana-mana, kita tak boleh dapat fresh air, tak boleh pergi mana-mana, just time training saja boleh keluar. Lain semua kita duduk dalam hotel saja. Macam aku masuk sini macam aku pun, aku masuk sini bulan 3, bulan 4. Sampai aku lupa bila aku masuk sini. So dari aku masuk tu sampai sekarang aku tak boleh balik, tak boleh keluar kan. So aku duduk live aku dalam ni je. Dari aku masuk itu, termasuk sama dengan player tu. Dari aku masuk sampai ke sekarang, walaupun hari tu kita break, so kami tak boleh balik sebab kami terlibat dalam camp kami juga, sekali dengan atlet Olimpik, sekali dengan atlet SEA Games. So kami pun tak boleh balik. Jadi kalau kata stres tu memang stres tu, orang macam kata team building, tapi macam aku dah berapa dekat 6 bulan team building ni. Nak tergantuk kepala lah. Saga. Okey kan, itu seberingkas pasal team building. Sagi kita cerita pasal topik COVID je pula, sakit pula. Tu pun boleh jadi satu topik tu, COVID tu. So hari ni betul. Ada baru 23 orang tengok kan. Jadi ada 23 orang aku rasa dalam grup kita tu kan. Ada sini tapi aku boleh tengok tu ni, pokok nyok ada, Tamizi, Tendi. Oh pokok nyok ada. Pokok conet. Rotali ada. Naim ada. Kawan kita. Kuis. So kawan-kawan kita kan. Semua. So jangan risau nak sembang, kita sembang santai kan. Okay. Hang cerita seberingkal kan, macam mana hang terjebak macam mana hang jadi SNC. Ya, kita kalau yang lain tak tahu, saya dengan Packet ni kami classmate. So kami satu kelas darah diploma. Classmate ke? Kelas depan sikit, aku kelas belakang. So kami classmate dari diploma sampai degree. So satu kelas classmate. So macam mana hang terjebak dengan SNC, macam mana hang masuk bola? Sebab kalau ikut background kalau ikut asal main rugby kan dulu. So macam mana hang boleh terjebak kan? Okay, kalau kita pasal terjebak dengan bola ni, dia bermula mana? Benda ni kita minat kan dengan bola ni, dan kita nampak benda tu sebagai kerjaya lah. Bila dulu kita start dengan bila mana kita praktikal dekat gym FSR tu adalah tempat mana semua benda kita start dekat situ. Mana situ tempat kita belajar dekat situ, tempat kita kenal orang dekat situ. Di mana kita dekat gym tu dulu, kita ada seorang ayah lah dekat gym tu dulu, orang panggil ayah, Prof Zul. Kalau student-student UiTM kenal lah, Profesor Zulkifli Kadir. Yang mana dia macam ayah siapa-siapa yang duduk bekerja dekat gym tu, duduk tidur. Kita orang ni sampai tidur dekat gym tu memang bukan tempat training, sampai tempat tidur dah dekat gym tu kita. Yang mana kita jaga gym, kita lah yang tutup gym, kita lah yang buka gym, kita mandi dekat gym. Dan dekat situ kita start belajar banyak benda. Dia bukan belajar tentang bola, bukan tentang conditioning saja, tapi dia belajar tentang life lah dekat situ. Kita belajar kehidupan kita kenal orang, kita tahu macam mana cara untuk bercampur dengan orang, kita kenal orang-orang siapa yang banyak share knowledge dengan kita. Dan dekat situ kita start diceritakan banyak lah oleh Prof Zul ni tentang senior-senior kita dekat luar yang berjaya dalam bidang masing-masing. Dulu Prof Zul selalu cerita, dalam bola dia akan sebut siapa dulu, Mashidi dia selalu sebut, yang dalam bola ni, yang ada dekat dalam line ni. Dan kalau line fitness center dia sebut dulu pun, kita ada senior-senior yang terkenal dekat fitness center dulu. Kita dia sebut pasal apa, tinju, pasal Dino, dan lain-lain tu lah. Dan dekat situ kita start nampak dekat ke arah mana kita nak pergi. Dan aku start dulu
ingat tak Mah, Fur macam mana aku nak terjebak dengan bola. First kali aku yang yang nak involve bola tu macam mana. Betul. Mula-mulanya Abu-abu sekali kat, abu-abu kena, jangan lupa kat. ya, Abu dengar. Aku, Hang dengan Abu, kita tiga orang. Mula-mulanya yang dapat first offer yang mula aku nak dapat pergi ke Indon, ingat Mah? Untuk tim Betul. dengan satu pegawai MSN, boleh sebut nama kot. Cik Syukri Harun tu kan. Boleh tak? Aku dikenalkan dengan lecturer Edu, Cik Azam. Cik Azam kenalkan aku dengan Syukri Harun dan bagi tahu satu peluang yang mana nak pakai conditioning coach. Time tu dekat Indon, Coach Raja Isa. Coach Raja Isa nak pakai conditioning coach. Satu tim namanya Persewa Wamina. Time tu Coach Raja Isa bawa tim Persewa Wamina. Dia nak pakai conditioning coach. Time tu kita langsung tak tahu macam mana dunia bola sepak ni. Langsung tak tahu. Lepas tu dan kita di offer dan dibagi peluang lah untuk pergi keluar, untuk expose kat luar dengan tim Indo. Kita eager. Siapa yang berani ambil peluang time tu, aku, Hang dengan Abu, dan aku dapat peluang untuk pergi ke Indon. Nak pergi Indon. Dan Cik Syuk tu, dia nak test kita tiga dulu. Dan dia panggil untuk buat satu practical session dekat pusat sukan. Dia panggil, dia suruh buat planning, satu plan, dan bagi kat dia, dan dia tengok kita buat session macam mana. Dan dekat situlah mulanya kenal dengan bola. Dan Cik Syuk tu tarik, dia suruh aku start expose dulu. Aku start ikut Cik Pit duduk kat UiTM FC kejap, dalam tak sampai sebulan ikut Cik Pit nak expose dengan bola. Lepas tu aku start practical dekat MSN untuk berjalan ke arah link dengan Coach Raja Isa tu lah, dekat situ. Dan start dari situ berubah pula sebabnya dekat Indon time tu Coach Raja Isa ada masalah apa dah dengan tim tu, dan aku tak dapat jadi pergi ke Indon. Dan pegawai tu, Cik Shu tu, hantar dia dengan Cik Syazli seorang lagi. Dia hantar pula aku ada satu tim kat Johor. Dan situlah bermulanya careernya aku sebagai jurulatih conditioning dalam bola sepak dekat JDT Johor. kan? Dan time tu bukan JDT, time tu ada satu tim kecil kat Johor time tu. Main liga profesional juga. Dan time tu start dekat situ lah. Itu tahun pertama aku kerja dengan bola. Dan selepas tu aku kenal dengan kita punya senior, Coach Mashidi, kenal dengan Coach Mak. Time tu, lepas tu setahun aku stay dekat Johor, dan aku dapat offer ke Sime Derby. Aku kerja dengan Sime Derby 4 tahun. Selepas dengan Sime Derby 4 tahun, aku pergi ke Terengganu. Aku kerja kat Terengganu selama 3 tahun. Selepas di Terengganu, aku kerja bersama Kuala Lumpur City selama 2 tahun. Ini kira tahun ke-10 lah bekerja dalam bola sepak. Maknanya kita masih baru lagi, masih banyak kena belajar lagi dalam ni. Betul lah. Kalau nak cerita experience, ni kita ni baru-baru kan, kita newbie. Baru lagi. Newbie, kita ubi junior muda lagi baru belajar lagi. Ubi muda kat kita, ubi muda. Apa nanti yang akan datang aku nak ajak sembang yang senior kat kita, cari yang senior sikit sembang kan. So boleh. Elok kan tu. Buat sharing sikit. Kan dengan abang-abang kita. Bukan kan. Nak mengajar pun bukan kita banyak ilmu sangat. Just sharing sembang, share lebih kurang je. Betul lah kan. Kita apa ni just nak sembang je, refresh antara kita je sebenarnya pun kan. So kita masuk. Sebenarnya tujuan ni nak buat refreshment je. Okay, cerita sikit fundamental. So sebelum kita nak pergi deep sangat, terlampau dalam pasal conditioning, esensi dalam bola ni, fitness dalam bola, cerita apa berkenaan dengan tajuk kita lah, apa fundamental physical fitness yang perlu ada sebenarnya dalam bola kan. Okay, kita start. Aku pun bukan lebih kepada kita nak mengajar lah apa sebenarnya, tapi kita lebih kepada sharing session lah juga kan sebenarnya. Satu sharing dengan experience, satu juga sharing dengan apa yang kita knowledge yang kita belajar sambil experience yang kita lalui tu, benda-benda tu je lah, just nak share. First sebelum
nak start cakap pasal fundamental of football ni, aku suka quote satu quotes lah daripada somebody dalam bola ni sendiri. Dia cakap macam ni. Dia cakap, before you can coach others, first you must learn to coach yourself. Explain sikit dalam bahasa Melayu tu apa Aku bukan pandai dengan English. Bahasa Melayu kan, kalau ikut faham aku lah kan. Tapi aku maths dulu A2 kan. Tapi kalau ikut maths A1 jadi maths pula BI sila. BI aku A2. Macam mana boleh masuk BI tu. Pening lah. Bukan, aku tengah kira view ni, berapa orang view. Aku tengah kira. Berapa orang tau? Berapa orang? 25 orang. Cik Pit beritahu tu, jadi T10. ATM 1, jadi T0. Wah, time. Mantap. Mantap ATM FC. Tak, Cik Pit semalam dia jumpa aku. Aku main dengan Selangor semalam, dia ada dia ingat semalam jumpa. Dia tanya aku, Kak, ini hari KL nak bagi Selangor menang berapa? Dia tanya aku nak bagi dia menang berapa. Aduh. Asyik baik. Okay, kalau ikut yang quote hang cakap tadi tu. Lepas aku pancing-pancing tadi tu, sebelum kita mampu untuk coach orang lain, kita sepatutnya mampu untuk coach diri kita sendiri. Betul ke? Bukan tu. Betul. Maknanya sebelum kita start nak coaching orang lain tu, kita ni sendiri sepatutnya mampu coach diri kita lah. Maknanya mampu ubah lebih kurang tu kan. Sambung ke? Betul. Quotes ni betul Kemal cakap tu lah. Dia cakap kalau kita nak coach orang ni, kita ni, dia lebih kurang macam ni lah, bahasa bodoh, bahasa kita sembang-sembang ni. Kau pandai nak coach orang, kau coach diri kau sendiri lah dulu. Kau jaga diri kau sendiri dulu. Macam tu lebih kurang. Maknanya betul kita lah. Ni maknanya selekeh-lekehnya kita ni, kita nak dia coach ni macam cikgu juga. Kita nak mengajar orang ni. Tapi kau kena belajar untuk macam mana cara kau nak mengajar orang. Macam tu lebih kurang. Kau kena ajar diri kau dulu, untuk kau kena ada basic lah juga, lebih kurang macam tu lah. Ada knowledge basic sikit. Dan dia sebenarnya ni, dia bukan kita ajar atas padang dia tentang life, macam mana kita ajar orang untuk hadap daily life lah. Itu benda lebih pada coaching. Coach ni sendiri dia cakap oleh Johan Cruyff. Johan Cruyff ni legend lah, legend Dutch footballer, legend Barcelona, Ajax. Dia orang Melayu ke? Dia menang Ballon d'Or 3 kali. So dia cakap macam tu lah. Tu Dr. Johan. Itu Johan mana mah? Itu Johan ada lawak kot. Ingat orang Melayu kita ni Johan. Okay. Okey lah. Lepas tu boleh terus sama? Masuk kita punya tajuk. Boleh. Masuk ke? Okay, kalau sepaham aku lah. Okay lah, aku tak faham lah. Kau cerita lah, Kak. Okay. Lain sangkut. Benda ni just sharing nak cakap pasal health. Pasal kita nak cakap pasal fitness component dalam bola tu sendiri lah. First kali basically yang kita tahulah. Ini basic lah. Kita tahu ada dua fitness related component dalam component of fitness ni. Dia ada health related yang mana orang kata berkaitan dengan kesihatan satu, dan satu lagi dia ada skill related yang berkaitan dengan skill satu. Di mana komponen bahagian kesihatan health related sendiri, dan daripada skill related tu dia ada 6 komponen. Nak cerita macam mana? Cerita satu macam tu Mai. Boleh Kak. Cerita boleh lah satu boleh lah, tak apa. Ibarat macam tuition aku Kak sekarang Kak. Okay, cerita lah first tentang mula kita first kita cerita pasal health related fitness component tu lah. Health related fitness component tu, first komponen yang first sekali adalah cardiovascular endurance. Ini sama ada general ataupun spesifik dekat football pun kita boleh relate komponen-komponen ni jugalah. Sama je general dia. Tapi dekat bola pun kita boleh relate dengan komponen ni jugalah. Kena pakai komponen-komponen ni jugalah dalam fitness komponen kita yang kita nak concentrate. Okay, satu kita cakap pasal cardiovascular endurance. Apa cardiovascular endurance ni? Dia adalah exercise
yang mana melibatkan kita punya endurance dekat kita yang melibatkan dengan endurance lah. Okey, Jantung mana kita kat, exercise tu jantung lah, jantung. biasanya kalau range yang berkaitan dengan jantung kita lah. Yang biasanya kalau exercise tu dalam range dia punya range dalam 120 second ke 2400 second. Itu adalah range dia punya second dia untuk masuk dalam cardiovascular endurance tu lah. Okay, Lepas tu komponen kedua sorry Kak, okey, masuk kita salah satu. pasal cardiovascular endurance tadi Kak. Maknanya kalau dari segi definisi tu Kak, definisi cardiovascular endurance tu sendiri Kak, macam mana Kak nak bagi mudah faham lah Kak? Okay, macam tadi hang beritahu anda dah cerita dah macam mana cara nak train itu. So definisi dia lebih kurang mudah bagi mudah faham apa cardiovascular endurance ni apa ni, apa cerita cardiovascular endurance ni? Tak clear Macam mana nak bagi? Hello. Itulah pakai mobile. Cerita pasal cardiovascular endurance tadi Kak. So definisi untuk cardiovascular endurance tu, wah, dia boleh keluar betul-betul masalah internet Okay, tadi Coach Syafiq tadi dia nak cerita tentang komponen of physical fitness. Masih lagi dalam health related physical fitness, dalam health related tu. Kan kita tahu komponen of physical fitness tu ada dua, health related dengan motor skill yang related. So apa yang dia nak try cerita tadi tu adalah yang pertama tadi cardiovascular endurance. So definisi mana Kak masuk balik Kak. So make sure ada internet yang laju Ini ada pakai prepaid. Dia datang. Okay, suatu orang kata orang kata pakai line Kak, duk sibuk pakai top up tak ada dah, zaman bila top up dulu. Betul lah. Okay Kak, nak cerita pasal tu cardiovascular endurance lah. So masih dalam health related cardiovascular endurance. So definisi dia Kak, macam tadi anda cerita pasal training dia lah. So definisi Kak nak bagi faham cardiovascular endurance ni apa? Okey, bahasa Melayu ni lebih kurang macam ni lah. Ketahanan jantung korang tu ataupun atlet tu untuk bertahan dalam certain period of time, dalam satu jangka masa tu untuk dia melakukan sesuatu physical activity tu. Lebih kurang macam tu lah. Mudahnya nak faham cardiovascular endurance apa. Okey. Bahasa mudah. Cuba cakap lagi mudah lagi macam mana? Keupayaan dah mudah tu tak mudah. Keupayaan jantung. Keupayaan sistem jantung untuk bekerja dengan efektif dan efisiennya. Dalam satu tempoh masih lama lah. Endurance ni ketahanan kan. Okey, faham clear yang pertama. Okey, kita terus yang kedua kan. Lepas jantung ada kita pergi basic lah. Kita pun tak pergi terlalu detail sangat lah. Kita pun ada berapa minit je untuk live. Live pun sangkut-sangkut kan. Iqmah ni punya line ni. Cakap aku. Kak, maksud Kak yang nak share ni very simple, very basic. Tapi benda ni related dengan bola. Betul. Makna Kak, sebelum aku nak tadi aku cakap. Itulah sangkut itulah. Maknanya sebelum aku nak pergi detail pasal bola ni, sebelum aku nak train gila-gila ni pasal bola, go spesifik dalam football conditioning, soccer conditioning. So aku kena kuasai benda ni dulu ke macam mana Kak? Okay, kita cerita about fundamental duluan dia. Okay, basic fundamental memang betul-betul adalah tapak tu sebelum kita nak pergi ke benda lain. Sebelum kau nak, okay, contoh maksudnya apa? Sebelum kau pergi lebih mendalam lagi dengan training-training yang lain, training yang asas tu adalah ni kita cerita dari segi daripada physical fitness perspektif lah. Kita bukan cakap dari segi technical part apa. Dari segi physical fitness punya perspektif, dia punya tapak asas tu adalah inilah ketahanan jantung cardiovascular tu sendiri. Maknanya okey, contoh dalam bola ni, okey, contoh kita cerita pasal start dengan pre-season. Okey, ni contoh pre-season. Okey, bila start player datang, okey, liga kita tahu, Liga Malaysia. Kalau tanpa COVID, okey, liga kita akan start game bulan 1. Betul tak?
sorry, Betul, bulan 1, bulan 2. betul lah. Bulan 1. Okey. Selalunya player akan start, okey, dah sign kontrak dengan tim-tim baru, selalunya kontrak start bulan 12. Biasanya tim akan start training bulan 12. So dalam periodization, so basically-nya paling lama pun kita boleh dapat pre-season maksimum memang itu actual yang maksimum kita dapat 8 minggu pre-season. Dan paling kurang kita boleh buat dalam 6 minggu dah cantik lah pre-season. 6 to 8 weeks untuk kita punya preparation sebelum start pre-season tu lah. Sebelum start liga tu bulan 1. So fundamental kita tahu liga kita kontrak start bulan 12, player start datang bulan 12, liga start bulan 1 dan kita akan habis liga selalunya kalau masuk final Malaysia Cup kita akan habis bulan 10. So kita ada gap 1 bulan. Itu kalau kita masuk final Malaysia Cup. Kalau yang mana yang tak layak Malaysia Cup ataupun just kalah kat grouping, kita habis awal bulan 10 ataupun hujung bulan 9. So kita ada gap dalam 2 bulan sebelum kita nak start pre-season tu balik. Selalunya pemain-pemain ni di atas individu lah, atas masing-masing. Ada pemain yang akan ambil inisiatif untuk jaga diri sendiri untuk maintain dari segi fitness mereka masing-masing sebelum diorang start dengan team. Ada yang juga tak buat apa-apa dan resting sebelum start dengan pre-season tu. So first kali kita datang tim, pemain-pemain datang kat tim tu sebelum nak start dengan endurance training ni, apa semua training yang nak cakap ni, first kali kita kena tahu apa tahap pemain tu datang. Dia datang dengan apa dekat tim tu. Maksudnya datang dengan apa? Dekat mana tahap diorang datang report untuk tim tu lah. Macam mana nak tahu tahap tu? Nak lapor diri tu. Diorang tanya macam mana nak tahu tahap tu? Yelah, nak tahu tahap tu caranya adalah dengan apa testing yang kita nak buat dengan tim. Tapi benda ni, ini just kita boleh cakap dari perspektif fitness kita. Tapi sebenarnya dalam reality life, untuk kita tahu sebelum kita start training tu, untuk kita buat testing tu, kita kena ada satu repo ataupun knowledge sharing ataupun discussion dengan coaching staff tu sendirilah, yang mana kita kena bagi tahu part kita macam mana, ada persetujuan daripada head coach tu sendiri macam mana, approach kita macam mana, dan coach saya berpendapat macam mana sekian-sekian bila datang tim kita kena buat satu fitness test yang mana kita nak tahu tahap pemain kita datang ni apa yang diorang carry. Dan kita boleh tengok apa level diorang datang. Dan dari situ kita boleh start training, kita boleh start rancang latihan kita lah. Yang mana selalunya latihan kita akan bermula dengan testing dan kemudian kita boleh start latihan dengan basic endurance dan basic apa yang kita perlu buat dulu tu lah sebelum kita pergi ke spesifik ataupun progress banyak part lagi dalam benda tu. Okey, lepas tu panjang sangat saya cakap pasal basic komponen pertama tadi. Saya cakap pasal komponen kedua pula. Aku cerita pasal komponen kedua pula, Mak. Basic komponen kedua aku cakap pasal muscular strength. Okey, muscular strength ni first kali apa kita nak tahu pasal muscular strength ni? Okey, agak-agak pendapat apa kepahaman pasal muscular strength ni? Kalau strength ni simple lah, kuat lah, orang kuat lah. Muscular strength ni maknanya kekuatan seorang lah. Ingat kekuatan seorang. Betul. Okey, dari segi betul lah. Kalau kita cakap dari spesifik dengan sport spesifik tu sendiri, muscular strength ni macam Ikmal cakap tu tentang muscle kita. Tadi kita dah ada ketahanan jantung. Sekarang ni kita cakap kekuatan muscle. Dia berbeza muscular strength dan muscular endurance. Ni kita cakap pasal kekuatan muscle. Kekuatan muscle adalah kekuatan otot-otot kita lah untuk menampung kita buat melakukan exercise, pemain-pemain untuk melakukan exercise. So tentang muscular strength ni pula, training muscular strength ni selalunya berdasarkan kalau kita menggunakan repetition, kita menggunakan 1RM ataupun indirect 1RM testing. So kita boleh menggunakan base individual punya perbezaan by individu untuk kita lakukan latihan untuk muscular strength itulah. Muscular strength punya latihan adalah
dalam range 60 ke 80% daripada repetition maksimum punya testing yang kita buat pada pemain tu lah. Dan macam mana kita nak dapat 60 ke 80% tu adalah berdasarkan testing yang kita kena buat lah. Testing indirect WRM ni. Okey, Laju sangat Ahmad. Okey. Boleh, aku faham je. Hang cakap hang sembang sikit aku dah faham, sembang sikit aku faham. Macam, Sebab kita chemistry tu ada. Macam shock sebenarnya, macam shock sendiri kan. Faham, boleh. So maksudnya dari segi definisi, aku suka nak pergi definisi. So dari segi definisi tu, muscular strength ni adalah keupayaan, kalau ikut faham aku lah, kalau ada dari segi hang cerita ni, maknanya keupayaan seseorang tu untuk angkat beban ataupun untuk dikeluarkan tenaga untuk angkat beban ataupun tolak atau lawan rintangan lah, atau bahasa mudahnya untuk dia hasilkan daya untuk lawan rintangan ataupun hasilkan daya untuk mengangkat beban. Macam tu ya kan? Kalau dari segi apa yang hang cakap tadi lah. Betul. Putih kata untuk exert force. So betul. Okay, so maknanya kita cakap pasal muscular strength tadi. Apa yang aku cakap tu itu adalah definisi dia, betul. How the muscle to exert the force. So maksud kata kalau lebih pergi pada spesifiknya, bila kita pergi dekat training detail muscular strength tu, dia boleh dibahagikan kepada dalam individual punya spesifik lah dekat dalam latihan tu. Maksudnya kalau kita pergi dekat strength exercise, dia akan bermula dengan muscular strength training. Dia akan start dengan adaptation, lepas tu kita boleh buat muscular endurance, dan pergi ke muscular strength, dan pergi ke power. Dan muscular strength tu sendiri yang kena concentrate komponennya. Komponen muscular strength yang nak dikatakan untuk di concentrate tu adalah, kalau contoh kita buat testing by individu untuk pemain-pemain kita, contoh kita buat testing direct WRM, so daripada situ kita tahu kekuatan spesifik individu. So bila masuk part muscular strength ni, dia adalah daripada 60 ke 80% daripada testing WRM tu lah. Di mana Tiup apa tadi? Saka. Tiup apa tadi? Siapa? Saka tu mak tiup dia. Macam tu tadi. Saka masuk. Repetition nyamuk. Repetition dia kurang daripada indirect WRM tu, testing tu kita pergi 60 ke 80% dan repetition dia kurang daripada 5. Tu masuk ke muscular strength lah. Okey. Lepas tu saya terus ke komponen ketiga. Komponen ketiga adalah ni masih dalam head related. Ni masih dalam head related kan? Dia masih nak komponen kita cakap health related saja. Komponen kecerdasan berteraskan kesihatan. Okey, bahasa Melayu. Kena bagi Melayu jugalah. Awak ni. Kena campur-campur bahasa Melayu sikit mah. Okay, Jangan betul. sangat pandai sangat English. Tapi awak ikut awak Mak Saleh. Okay, lepas tu terus lah, one shot lah, lanjut cepat sikit lah. Tu kita cakap pasal muscular endurance lah. Muscular endurance lah, dia punya definisi dulu. Definisi lah, tadi kita ada cardiovascular endurance. Cardiovascular endurance adalah ketahanan jantung untuk bertahan dalam satu durasi masa yang panjang lah, lebih kurang. Okay, dan muscular endurance adalah ketahanan muscle pula, ketahanan otot untuk bertahan dalam satu masa yang panjang juga. Tadi jantung, yang ni otot. Sebab otot lah adalah yang membantu kita untuk melakukan buat aktiviti lah. Untuk buat aktiviti tu lah. Okay, kalau pergi ke muscular endurance ni, sama juga kita cerita just dengan basic daripada WRM tu lah, untuk kita relatekan senang sikit lah. Okay, muscular endurance ni, kalau lepas kita dah buat testing indirect WRM tu, kita dah tahu kekuatan masing-masing, spesifik kekuatan masing-masing. So, kita boleh pergi daripada 40 to 50% daripada dia punya testing, dia punya failure WRM tu. So, repetitionnya kita boleh pergi 12 repetition dan ke atas. Contoh. Okay, kita buat
squat, okay, 1 RM repetition dia, contoh 1 RM repetition dia 100 kilo. Boleh ke cerita macam ni, Mah? Clear Boleh, ke, Mah? boleh. Kan? Boleh. Tak Berkaitan dengan faham Mah, terus kan? dulu. Kalau tak kena lagi aku pancung terus je. Aku terus Okay, cut off kita punya live ni, aku pancung live terus. Tutup terus live. tak last call. Tak apa. Tak, kalau macam tak kena ni, aku belah tinggal hang seorang sini. Macam aku cakap tu orang kan. Berapa orang dulu? Ada 7 orang ke? Okey lah, 7 orang. Semua dah keluar lah. Semua dah balik. Sembang Orang tengah tengok tak adalah, lepas UTM tu lawan kita cakap JKT. waktu kita cakap pasal muscular endurance tadi lah. Muscular endurance tadi daripada 1RM tu dia lebih kurang 40 to 55%. Repetition dia 12 dan ke atas. Contoh squat, 1RM squat kau 100 kilo. So kau boleh pergi contoh 40 kilo, repetition 14 repetition dulu. 12 repetition dan ke atas. Dan set 3 set dan ke atas untuk satu exercise. Dan exercise ada 4 set dan ke atas exercise. Jenis exercise 4 exercise dan ke atas, 3 set dan ke atas, 12 repetition dan ke atas. 40 to 55%. Macam tu untuk develop ketahanan muscle otot. Contoh kalau macam aku tak ada gym lah kan, cerita pasal tak ada gym, orang tak ada gym, so kita nak training play bola, kita gym tak ada, so aku masih boleh train lah aku punya muscular endurance. Ataupun bila aku tak ada gym je, aduh tak boleh train lah muscular endurance, apa benda cerita. Betul boleh juga. Betul juga. Okey, kita cerita pasal betul boleh juga. Kita cerita pasal tim yang contoh tak ada gym, kita ambil basic betul-betul tak ada gym kan. Training tak ada gym, tak ada apa. Tak payah buat strength training, tak. Boleh, kita kena buat juga. Kita punya latihan strength tu juga. Tapi tak perlu pun pergi dengan weight ni sekian. Kita boleh guna body weight kita sendiri. Nyamuk dah lalu ni. Saka lalu. Bahaya. Aduh, kita boleh pakai body weight masing-masing. Okay, tapi kita design by training jugalah. So targeted muscle, lower body part, upper body part dan upper muscle, quadricep, hamstring, apa exercise tu. Then just pakai body weight saja, dan repetition yang lebih daripada 12 ke 15 ke atas. Kita boleh target untuk muscular endurance. Okay, faham. Okay, teruskan ke yang seterusnya, komponen seterusnya. Okay, komponen seterusnya so adalah flexibility ataupun mobility. Flexibility ni adalah kelenturan. Tadi tengok TV tadi. Ni baru kejap tadi Farhan ada tanding flexibility. Yes. Ada. Itu dah contoh flexibility lah. Kat rumah boleh tengok Farhan? Tak sempat tengok. Boleh. Masalah. Kat rumah boleh tengok. Takut aku. Okay, cerita flexibility tadi. Flexibility ni lebih maknanya kelenturan lah. Flexibility, orang tahu lah fleksibel kan. Kelenturan masa dia. Dia adalah training juga. Satu part of training, yang mana sebelum training tu kita buat dalam warm up, kita nak buat dia bukan Allah. Okay, dalam warm up pun sekarang ni ada, kita mesti buat dengan start dengan flexibility juga. Flexibility, mobility, yang mana untuk reducekan injuries sebelum training. Okay. Sekarang ni warm up, aku rasa benda ni pun Allahu Akbar. Aku rasa benda ni pun dah lama lah tentang dynamic dengan static stretching ni, isu yang lama juga, yang mana bukan tak salah untuk buat static stretching, tak salah juga static stretching, tapi lebih baik kalau combinekan dua-dua part lah. Dynamic stretching pun boleh buat, static stretching pun boleh buat part tu sebelum training, benda bentuk yang increasekan kita punya flexibility dan mobility lah, untuk reduce injuries, bagi masa kita ready untuk jalani latihan lah. Itu part yang komponen yang seterusnya. Cuma nanti aku nak ni cuma kadang-kadang orang bila kita tentang flexibility training ni, kadang-kadang orang terlupa untuk include flexibility training
pure flexibility training dalam kita punya session. Contohnya sebab orang bila sebut flexibility orang cerita stretching. Tapi sebenarnya padahal flexibility training tu sendiri perlu ada satu khusus untuk hari ni kita nak train flexibility ataupun mobility training tadi. Sebab apa yang kita stretching hari-hari ni lebih kepada orang selalu guna untuk warm up, cooling down, stretching. So macam biasa warm up kita pakai dynamic, cooling down kita pakai static stretching. Masuk part recovery sikit kita masuk PNF sikit. Tapi during kita punya training tu orang lupa nak masukkan flexibility training ni. Contoh macam player yang aku ada sekarang kat. Aku bagi contoh lah. Contoh player yang aku ada sekarang, flexibility sangat rendah. Flexibility ni kita pergi definisi kat. Kalau definisi tu yang kita faham range of motion dia kan, keupayaan dia punya range of motion ni melibatkan sendi kan, sendi dengan otot. So kalau ikut flexibility player aku, range of motion dia terlampau limited, rendah, range of motion dia rendah. So apa yang aku boleh buat kat player aku yang flexibility rendah tu, aku bagi dia satu training flexibility khas. So contoh malam, tambah macam aku berkampung macam ni sini. So malam 4 kali seminggu aku akan panggil dia buat satu training session khas untuk flexibility saja. So bukan sekadar training flexibility tu, sekadar stretching warm up, stretching cooling down tu. So flexibility training special tu pun aku buat juga untuk aku improvekan dia punya flexibility. Dan apa yang benda ni proven sebab throughout aku buat 9 minggu tu dia punya plan itu 9 minggu dan dia improve on dia punya flexibility . Itu yang based on aku test on C-Enrich C-Enrich punya test yang simple test lah. So perlu juga sabar kita share dengan kawan-kawan kita flexibility training. Betul. Okay, boleh terus lagi. Itu satu part Ikmal tambah pasal dan satu lagi last component yang last untuk health related fitness ni adalah body composition lah. Okay. So sebelum sebelum gerak kat tu ada orang cerita. Bila hang cerita tadi flexibility dengan mobility. So ada soalan kat situ. Apakah beza yang tanya Shankara Lingam Ramalingam. Apakah beza flexibility dengan mobility? So dia tanya soalan. Hang nak jawab boleh, aku nak jawab boleh. So hang jawab kan. Okay, aku jawab. Beza flexibility dengan mobility ni lebih kepada flexibility ni adalah lebih kepada kelenturan masa tu ataupun stretching tu dari segi kita tahu ada dua part, ada flexibility stretching, ada dynamic dan static stretching. Mobility ni lebih kepada movement dia seakan-akan dynamic stretching. Mobility ni, flexibility tu dia lebih kepada kita tahu flexibility tu dia ada dua part, stretching, dynamic and static. Mobility ni lebih kepada dynamic stretching. Lebih pada dynamic stretching, movement yang melibatkan dia stretch dekat certain part masa yang kita target tapi on dynamic, on movement. Dia tak static. Itu adalah mobility, mobile, dia move. Dan ada orang faham sebab Shankar faham. Faham aku sebab hang cerita pun aku boleh faham. So aku so hang cerita tu aku faham. So aku buat aspek yang lebih boleh faham kot. Rasa macam tak faham jadi aku bila hang cerita tu aku boleh faham . So maksudnya mobility ni adalah satu sebenarnya dia pergerakan untuk macam stretching, gerakan flexibility tadi. Tapi dalam keadaan aku bergerak macam tu Betul. Dia flexibility dengan mobility dia lebih kurang sama. Tapi cuma mobility dia macam terms untuk dynamic stretching, lebih kurang dynamic stretching. Tapi by movement. Contoh macam faham itu senang. Tak payah lagi pening-peningkan kepala. Dynamic stretching yang mobility yang tak payah maknanya mobility ni aku boleh guna semasa aku training, sebelum aku training tu aku boleh buat mobility training dalam aku punya activation tu. Yes, aku boleh buat mobility. Betul. Selalunya kalau mobility training ataupun dynamic stretching training ni kita gunakan sebelum latihan lah, untuk readykan pemain untuk jalani latihan. So nak readykan masa-masa dia untuk jalani full session of training. Okay, ada update terbaru dan saya pergi last UiTM dengan JLT satu sama.
Mr. Shankar ucap sana. Thank you. Mr. Shankar kata thank you. Okay, last. Thank you. Mr. Shankar faham. Faham tak Mr. Shankar? Simple Mana kan? dia cakap thank you. Okay, thank you. Okay, terus tak lagi yang terakhir. penting untuk dia lah. Okay. Yang terakhir kita komponen terakhir adalah body composition training. Body composition. Body composition adalah komposisi dalam badan tu sendiri. Yang mana kalau pemain-pemain ni kita biasa tengok adalah fat composition, muscle composition, water composition in the body. Selalu body composition ni kalau manually kita testing untuk fat testing tu kita untuk tahu berapa fat percentage dekat players, pemain-pemain kita dalam bola sepak. Kalau manually kita boleh buat by fat caliper testing. Kalau by machine kita boleh tengok sekarang ni ada macam-macam, ada in-body machine yang kita boleh tahu detail body composition of players tu sendirilah. Okay. Just aku sebelum ni dengan tim aku yang sebelum ni aku kurang berpeluang lah nak pakai. Macam in-body tu dulu kita familiar lah kan kat gym FSR dulu kan kita fight dengan in-body ni. Yeah, in-body ni jadi kan jadi makanan kita. Betul. So kita target kita punya yang total score fitness score tu mesti nak 90 atas. So bila aku dengan tim sebelum ni aku kurang berpeluang untuk pakai sebab benda tu cost. So aku tak boleh pakai in-body tu tapi aku pakai BIA yang lain lah. Contoh aku beli timbang yang boleh keluar analysis body fat, boleh keluar body fat, muscle, body water kan. Tapi bila sekarang aku dekat tim ni, tim yang aku sekarang sebab aku boleh full access kepada ISN. So aku boleh buat BIA test dan boleh dapat detail semua. Macam tim angkat apa yang test yang buat kan? Macam untuk body composition lah. Selain daripada body fat caliper, fat caliper macam gitu tu. Okay, kalau macam certain team yang benda ni pun tak perlu modal yang banyak untuk buat testing. Kalau macam aku dekat KS ni pun kita tak ada in-body machine. Kita tak ada proper machine yang kita boleh buat nak tengok body composition players kita lah. Then manually kita boleh buat by fat caliper test lah. Fat caliper test kita boleh tahu fat percentage dekat setiap each players, dan kita boleh guidekan berapa persen dia kena drop dan berapa weight yang dia kena target untuk sebelum start season dia, yang mana kena lost weight berapa kilo dia should loss. Daripada testing tu kita boleh dapat satu guideline lah untuk kita tahu berapa weight targeted weight yang dia kena target lah untuk dia sebelum start dengan game competition phase. Okay Kat, bila kita cakap pasal body composition ni Kat, dan tentu orang kalau orang kat luar ni orang biasa lah, orang kat luar tengok body composition ni orang kata BMI lah. So BMI ni boleh pakai Kat dekat play bola kita? BMI kalau untuk athletes tak terlalu bukan tak sesuai, tapi basically kalau athletes ni dia akan BMI dia akan lebih, ataupun ada certain player yang dia akan rendah. Okay. So biasanya kita memang tak galakkan untuk pakai BMI ni sebab muscle dekat certain player, dekat players itu sendiri adalah lebih. So BMI dia akan lebih daripada normal BMI yang dia kena target. Sebabnya bukan badan dia berat ataupun dia gemuk, tapi sebabnya komposisi muscle dia ataupun otot dia lebih banyak dekat dalam badan dia. So BMI tak sesuai untuk athletes lah, untuk kita comparing between athletes. Sebab dia semata-mata dia pakai berat dengan tinggi saja. So kita tak dapat komposisi massa dan lemak dalam badan tu lah untuk kita comparing dekat body composition players tu lah. Okay, aku setuju sangat agak sebab macam aku sekarang pun BMI aku overweight, tapi sebenarnya muscle aku banyak. Dia ada mesin kira BMI aku overweight, mana boleh. Ada. Pada aku muscle banyak agak. Orang cakap gemuk. Aduh, tak boleh terima aku. Masa banyak. Okay kan? Mungkin sebab kalau hang BMI aku rasa kalau hang mah aku rasa mungkin orang kata BMI yang tak sesuai sebab apa? Sebab hang kurang ketinggian mah. Sebenarnya berat tak kisah sangat sebab pendek tu kan. Itu yang jadi masalah benar. Pas betul.
Okay kan, aku rasa kita dah cover pasal head Ketinggian related. kurang itu BMI Yes, BMI lagi tu. Itu yang sakit tu. Kalau so Kat, hang nak cover yang tu saja atau nak masuk sekali yang motor skill related? Aku rasa dah sejam lah kita live. Aku rasa kita cover yang tu dulu 55 lah. minit. Tengok next sesi kita try cover skill related pula. Okay. Boleh. Live lama-lama pun bosan lah mah. Betul lah Kat. Atau anak cerita sepintas dulu Kat, apa Orang yang tak ada boleh dalam trade skill lah. related? Apa yang ada dalam skill related Kat? Anak cerita sepintas lalu menjadi Kat. Lalu senarai kerja apa Boleh yang ada lah. dalam skill related? Okay, boleh. Boleh. Okay, Lalang boleh just tak ada specific explanation sangat lah. Okay, dalam skill related ni dia ada 6 komponen yang mana 6 komponen tu dia ada speed dalam tu. Speed adalah kelajuan. Okay, speed kelajuan. Okay, lepas tu dia ada agility. Komponen kedua. Agility adalah ability untuk the change direction. Itu agility. Yang kita dah buat training sebelum start sesi, kita dah buat speed SAQ kan. Speed, agility, quickness kan. Itu dah. Speed ada kelajuan. Agility adalah keupayaan untuk change direction. Dan quickness adalah movement yang dengan kadar cepat lah. Lepas tu kita ada komponen ketiga, power. Power adalah macam nak explain power dalam bahasa Melayu? Kuasa lebih kurang itu. Kuasa, power. Okay, dia power ni combination strength dengan speed kan? Yes. Combination strength and speed akan jadi power. Lepas tu komponen keempat reaction time. Dan komponen kelima adalah coordination dan komponen keenam adalah balance. Itu sekali lalu untuk just statedkan skill related. Kalau Iqmal nak tambah ke apa-apa? Cuma ada lagi satu yang kadang-kadang orang masukkan, kadang orang tak masukkan, kinesthetic awareness kan. Kinesthetic awareness satu lagi. Ya, betul. So kita dah cover head related skill, head related fitness dengan skill related fitness. Aku rasa benda ni basic. So kita nak bukan nak conclude lah, kita nak fahamkan balik, nak masukkan balik. Kau kata apa hal cerita benda yang basic sangat ni? Sebab ni kalau pergi sains sukan tahap 1 pun benda ni ada cerita kan. Dalam topik soalan fizikal sains sukan tahap 1 pun orang akan cerita pasal benda ni lah. So kita nak bagi orang faham balik kenapa kita cerita pasal benda yang basic ni. Sebab tajuk kita hari ni pun kalau kita tengok adalah fundamental in physical fitness tu sendiri. Tajuk relate dengan tajuk kita sendiri, fundamental of physical fitness in football. Jadi sebab tu apa yang share ni just aku nak beritahu ke orang balik lah. Hang betul aku kan kalau aku pun silap kan. So sebab tu lah hari ni hang tengahkan tentang physical fitness komponen ni. Alright mah. Kan? So 57 minit, kita ada lagi 2 minit ni, 57 minit 57 saat. So yang terakhir kan sebelum kita bersurai sebelum kita habis kat sini, aku nak tanya kat pendapat hang kan sebagai SNC, strength conditioning coach. Hang rasa sepatutnya dalam bola sepak kita ni, kita sepatutnya menggunakan improve football through conditioning ataupun improve conditioning through football. So antara dua ni, dia ada dua, improve football through conditioning, melalui conditioning, ataupun improve conditioning through football. Hang rasa yang mana satu kan? Yang pada pendapat hang SNC, hang rasa hang yang mana satu? Sekarang tanya kalau tanya pendapatan aku kan. Pendapatan tu pendapat je kan, hang tambah pendapatan through football. Pendapatan. Kena istilah harta ni. Pendapat aku kita improve kita improve football through conditioning. Sebab apa? Sebab dalam conditioning juga kita boleh pergi kepada football related, which is dari situ dia boleh improve kita boleh improve. Supposedly kita kena improve dari segi technical part dan conditioning part. Tapi kalau kita improve football through conditioning, maksud kata
dengan adanya fitness approach yang moden ni, dan kita boleh membantu membangunkan lagi membangunkan lagi kita punya prestasi ataupun condition tu sendiri lah, condition pemain-pemain tu sendiri, football tu sendiri. So untuk hang ni dah ngam sejam ni. Basically-nya dia adalah Dah ngam sejam. So hanya elaborate yang panjang. Aku nak jawapan pendek je. So hang pilih improve football through conditioning. Improve conditioning through football. Betul? Yep, betul. Betul lah? Improve football. Betul. Improve conditioning through football. Betul lah? Betul. Okay. Maknanya kita follow dengan modern related football. Yep. Modern football. Okay, cukup. Terima kasih. Takat itu saja. 1 jam 39 saat, 41 saat. Terima kasih. Kita cuba dapatkan siaran live untuk masa akan datang, insyaAllah. Sesi perkongsian kita akan datang. Terima kasih sekali paket Afiq Akmal, Coach Afiq Akmal, Strength and Conditioning Coach, KLCT FC. Thank you Akmal untuk tim, untuk Super League, untuk habiskan Liga. Hopefully Liga kita mampu diteruskan dengan COVID yang ada sekarang ni. So hari ni kita dah jecah 1 juta 17,000 kes hari ni. Perak pun semakin banyak Kek. So KL pun masih mendahului carta. So jaga diri Kek, jaga family, jaga tim Kek. Nah Johan. Jaga diri Johan. Terima kasih. Okey Kek, terima kasih Kek. Assalamualaikum Kek. Alright. Okey, wassalamualaikum. Terima kasih semua. Assalamualaikum.